Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidaus Matrong. Berita utama. Sarawak merancang untuk terus memperkembangkan lagi industri di Tanjung Kindurong Bintulu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak memberi komitmen dalam pembangunan industri metanol dan hidrogen. Dan kalau pembangunan ini berjalan, selepas metanol ini akan bangunkan hidrogen dan juga ada lagi pelaburan daripada syarikat minyak untuk membangunkan satu lagi pelan dengan medical hub. Makna dia contribution to our GDP at least about 6 to 7% hingga saya rasa beyond 2030. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan dan mendengar taklimat di Sarawak Petchem Methanol Plant Bintulu pada Selasa. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, pelaksanaannya akan dimulakan pada tahun ini hingga 2027 dan selepas itu akan diteruskan pelaksanaan petrokimia. Terdahulu beliau memberitahu Kerajaan Sarawak telah menerima beberapa cadangan daripada beberapa pelabur luar yang hendak menempatkan operasi mereka di Tanjung Kindurong. Katanya lagi, terkini Sarawak telah menerima pelaburan baru dari Amerika Syarikat yang akan mengeluarkan bahan-bahan perubatan. Sekarang ini mereka membangunkan fasa pertama yang menelan belanja lebih kurang 200 juta. Dan selepas itu mereka akan melaksanakan fasa kedua di mana pelaburannya kira-kira 800 juta. Tambah premier lagi, Sarawak akan membangunkan loji hidrogen yang akan dibina pada tahun hadapan di Tanjung Kindurong. Jadi kedatangan saya ialah untuk membuat perancangan yang lebih teliti dari sudut kawasan tanah. Nombor duanya ialah kemudahan perumahan untuk para pekerja, dan yang ketiganya ialah supaya jalan raya adalah lebih selesa untuk kita bangunkan di kawasan ini. Dalam perjalanan balik, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah meninjau tapak pembinaan Sarawak Medical Innovation Technology Hub, SMITH, Tanjung Kindurong. Dalam program berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, terus membawa pelbagai pembangunan di Bintulu. Bintulu seperti mana kita sedia maklum akan terus berkembang ke kawasan apa saya sebut sebagai gelombang kedua, iaitu di kawasan seberang Kuala Kamna, iaitu di kawasan Jepak. Perkembangan ini dimungkinkan sebab kita telah membangunkan jambatan yang agak ikonik. Sekarang pun kita dah melihat pilarnya dan tidak lama lagi apabila siapnya jambatan ini, ia akan menjadi satu landmark kepada Bintulu. Beliau kata demikian semasa berucap di Majlis Apresiasi Lembaga Kemajuan Bintulu 2022 di Dinner World Bintulu pada Selasa. Beliau yang juga pengurusi BDA menambah perkampungan di sekitar Bintulu akan dimodernkan seiring dengan pembangunan semasa. Selepas itu, kita akan membangunkan perkampungan yang moden dan juga pusat perniagaan di kawasan tersebut. Maka ini jelas menunjukkan keprihatinan kita dari BDA ditubuhkan hingga ke hari ini. Kita membawa pembaharuan kepada Bandar Bintulu. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu sistem transit aliran automasi ART akan dibina di Bintulu selepas Kuching. Dengan meningkatnya aktiviti di Tanjung Kindurong, mau tak mau kita akan
memperbaiki sistem pengangkutan awam di antara Bandar Bintulu dengan Tanjung Kidurong. Dan sistem ini hendaklah kita modernkan dengan pembinaan laluan ART untuk memudahkan dan melicinkan pergerakan antara bandar dan pusat industri di Kidurong. Perkara ini dimaklumkan beliau di hadapan kira-kira 500 jemputan dalam Majlis Apresiasi Lembaga Kemajuan Bintulu 2022 di Dinner World Bintulu pada Selasa. Jelasnya beliau juga telah mengasingkan peruntukan bagi membina ART yang akan dibina dalam masa 5 tahun ini. Terdahulu beliau memberitahu Tanjung Kidurong akan menjadi hub pengeluaran bahan petrokimia dari sumber gas asli luar pantai yang dimiliki sepenuhnya Kerajaan Sarawak dan bakal menjadi pusat pengeluaran gas hidrogen. Dan juga sedang dibangunkan kerja-kerja awal medical hub, iaitu pelaburan yang datang daripada Amerika Syarikat untuk fasa pertama dengan pelaburan 200 juta ringgit. Dan selepas itu akan menyusul fasa kedua dengan pelaburan 800 juta ringgit di kawasan tempat yang sama. Dan akan mewujudkan pekerjaan dalam masa 4 tahun ini kira-kira 15,000 orang. Laporan seterusnya, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Panglima 1 Division Infantry Major General Datuk Zulkafli Mustafa di Demak Jaya Kuching pada Selasa. Sementara itu, Datuk Zulkafli ketika ditemui berkata kunjungan hormat berkenaan adalah bertujuan bagi memperkenalkan 3 orang panglima baru. Tujuan sembah menghadap kepada Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak pada hari ini adalah untuk memperkenalkan panglima-panglima daripada 3 brigade, 9 brigade dan 31 brigade yang baru ditukarkan masuk bertugas di negeri Sarawak ini. Kesempatan yang diberikan oleh Tuan Yang Utama Tun untuk menerima kunjungan ini amat kami hargai dan berharap dengan kunjungan kami kepada Yang Tuan Yang Utama Tun ini akan dapat merapatkan lagi hubungan di antara kerajaan negeri Sarawak ini dan juga ketumbukan tentera darat yang sedang bertugas di negeri Sarawak. Turut hadir Panglima 3 Brigadier General Muhammad Kamil Abdul Latif, Panglima 9 Brigadier General Muhammad Sauhari Mat Piah dan Panglima 31 Brigadier General Abdul Jalal Zaidi Abdul Majid. Menjawab soalan media selepas itu, Datuk Zulkafli memberitahu 3 pos kawalan baru sedang dibina di sempadan Sarawak yang terletak di Sungai Pauh di Serian, Padang Upan di Bau dan Batu Kaya Lubuk Hantu. Selanjutnya pula, bersempena lawatan Premier Sarawak sehari ke Bintulu, isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang telah mengadakan lawatan ke Kompleks Peryatim Bintulu pada Selasa. Kehadiran Puan Sri Dato' Amar Jumaani telah disambut isteri Timbalan Pengurusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Datin Hasliza Abdullah dan beberapa tetamu kenamaan yang lain. Dalam lawatan itu, beliau telah menyampaikan sumbangan Ramadan kepada Pengurusi Peryatim Bintulu Dato' Abdul Kadir Sahib. Turut disampaikan sumbangan kepada 84 orang penghuni Kompleks Peryatim Bintulu. Terdahulu, Puan Sri Dato' Amar Jumaani telah diberikan penerangan mengenai pentadbiran Kompleks Peryatim Bintulu oleh pengurusinya Dato' Abdul Kadir Sahib. Dalam perkembangan lain, sambutan Hari Air Sedunia merupakan satu platform yang boleh memberi kesedaran serta memperbaharui tekad semua lapisan masyarakat untuk menangani isu-isu berkaitan air. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata perkara ini dilakukan melalui pelaksanaan pelan strategik dan tindakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Jelasnya, sambutan ini juga bertujuan memenuhi sasaran matlamat pembangunan mampan yang dilancarkan pada 2015 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu bagi memastikan setiap individu mempunyai akses kepada air bersih menjelang tahun 2030.
Beliau berucap demikian pada program sambutan Air Sedunia 2022 peringkat negeri Sarawak di sini pada Selasa. Datuk Julaihi berpendapat bahawa tema sambutan kali ini iaitu Groundwater Making the Invisible Visible dengan penumpuan khas kepada sumber air bawah tanah adalah selari dengan usaha kerajaan untuk sentiasa memastikan sumber air adalah mencukupi serta selamat untuk kegunaan domestik dan juga komersial. Sementara itu, katanya salah satu inisiatif untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan daya tahan bekalan air di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 Kerajaan Sarawak adalah dengan melaksanakan grid bekalan air Sarawak. Beliau menambah melalui grid ini sistem bekalan air dari selatan ke utara akan dihubungkan bersama di mana sumber air mentah yang dikenal pasti mampu menampung permintaan air sehingga tahun 2070. Di Miri pula, pemasangan perkhidmatan jalur lebar Unify telah memberi manfaat kepada 2,500 penduduk di flat Taman Ceria Permai Jaya. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, projek pemasangan Unify telah dilakukan pada bulan Oktober 2021 dan sebanyak 4 unit peti pengagihan FDC Fiber kini telah siap dipasang pada awal bulan Mac 2022. Seramai 1,100 penghuni telah memohon dan berjaya dipasang perkhidmatan Unify, manakala selebihnya masih dalam proses pemasangan. Sementara itu, Winnie Ulau Philip Mering yang merupakan penghuni flat Taman Ceria Permai Jaya merakamkan penghargaan kepada Telekom Malaysia yang menyediakan perkhidmatan Unify di situ. Happy lah sebab banyak kebaikannya untuk semua penghuni situ lah. Lebih-lebih lagi area situ ada masalah lain kan, tapi syukur juga ada wifi Unify, baik untuk macam adik kami yang pergi sekolah nak, netok sidak mau akses untuk cari maklumat apa semua kan mudah lah untuk sidak belajar macam ni. So syukurlah dah ada Unify dekat situ. Di Kuching, Persatuan Geng Paus Sari mengadakan majlis kesyukuran Hari Seniman Negara di Galeri Lebok Dana pada Selasa. Majlis yang julung kali diadakan di galeri berkenaan disambut bertujuan memperingati jasa dan sumbangan seniman agung Allahyarham P. Ramlee selain sebagai landasan untuk memperkukuh peranan seni serta budaya. Menurut pemilik galeri Lebok Dana, Abang Bol Hassan Abang Ali, beliau yang merupakan seorang peminat fanatik Allahyarham P. Ramlee mula mengumpulkan koleksi peninggalan seniman agung itu sejak tahun 1973 lagi. Katanya Lebok Dana merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Melanau iaitu bermaksud rumah lama. Beliau turut berkata kebanyakan koleksi dibeli dengan nilai yang boleh mencecah sehingga ratusan ringgit. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.